Imam Az-Zahabi kata sudah ada pertemuan kan, dengan Nabi kita. Nanti bila dia turun, dia tak bawa syariat dia dah. Dia tak bawa apa yang terkandung dalam Injil. Dia akan teruskan hukum Quran. Kan, selaku umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi iaitu keturunan Nabi. Kan? Maka dianggapkan juga isteri-isteri Nabi juga keluarga Nabi. Kan? Lepas tu, zuriat Nabi turun ke bawah. Itu keluarga Nabi. Yang pertama kita terjemah yang tu. Kan? Tengok silsilah dia, bin, pergi ke Nabi. Keluarga Nabi. Kan? Baik. Itu satu. Yang kedua, ulama kata, siapa juga yang bertakwa, keluarga Nabi. Walaupun bila disiasat, bin tak pergi ke Nabi. Tapi dia bertakwa tak? Dia bertakwa. Keluarga Nabi. Jadi betul kalau siapa yang duduk di kawasan sini, dia bertakwa. Bukan setakat dia perasan, bahkan orang lain pun akui kata dia bertakwa. Takwa dia ni hebat, amalan dia, akhlak dia apa semua. Tahniah. Pasal apa? Pasal dia adalah keluarga Nabi. Antara yang berhujah kata yang bertakwa keluarga Nabi, imam kita sendiri, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa. Dan ada hadis daripada Nabi sendiri. Nabi kata apa dia, dekat keluarga dia yang bersama dengan aku nanti adalah golongan-golongan yang bertakwa. Dia kata dekat keluarga dia. Jangan duk seronok ni. Jangan duk seronok kamu kerana darah keturunan aku. Kerana akhirat besok orang-orang yang bertakwa akan bersama dengan aku. Jadi kerana itu ulama kata keluarga Nabi juga termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka hati-hatilah mereka yang ada silsilah keturunan sampai ke Nabi. Dia kata dia cicit yang keberapa. Dia kata dia cucu yang keberapa. Bangga untuk apa? Sekira kalau tidak bertakwa. Jangan kita kata asal-asal keturunan Nabi itu semua bertakwa. Ahlul Bait takwa. Belum tentu. Kan? Tengok ke akhlak dia macam mana. Tengok pada perkataan yang macam mana. Dia takwa ni kita boleh lihat. Dia betul takwa ni duduk kat sini. Hati. Kan? Tapi dia akan menonjol. Dengan perangai, dengan perkataan. Maka bila tengok perkataan dia, apa yang dia ucap, tidak khurafat, tidak menyebarkan hadis-hadis palsu. Jadi kita boleh akui dia bertakwa. Oh, kena pula silsilah keturunan dengan Nabi. Oh, kena. Jadi sebab apa? Sebab ini penilaian yang Allah Ta'ala akan lihat di akhirat besok. Inna akramakum indallahi atqakum. Penting takwa ni. Jadi sebab itu tiap-tiap minggu khatib akan pesan. Kalau dia tak pesan, lingkup Jumaat tu. Dia kena pesan takwa. Penting sampai macam tu. Tiap-tiap minggu. Tapi kalau boleh tak usahlah tiap-tiap minggu. Kalau boleh tiap-tiap hari pun tak apa. Kan? Tiap-tiap hari pun tak apa. Dan kawan kita duk biasa sembang kadang melawak lebih ni. Jumpa dia. Pesan takwa lah. Begitu. Salah tak? Tak salah. Dia kata, terima kasih lah. Begitu. Nanti dia jumpa. Dia dulu pula kata, aku pesan takwa lah. Kau boleh hidup macam tu bagus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itulah keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Kita pun dah sebut beberapa ciri yang jadi sahabat Nabi. Hanya kita akan tambah sikit. Masih adakah sahabat Nabi ketika ini? Itu soalan dia. Kita tahu yang kata sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi. Kan?
Kalau kata Nabi dah meninggal, dia tak dan jumpa Nabi itu bukan sahabat, ini definisi kena tahu. Kan? Yang kata sahabat ni. Kalau dia tak dan dengan Nabi, dia dan dengan siapa? Dia dengan sahabat. Jadi dia dah tabi'i. Kalau ramai tabi'in. Kalau sahabat siapa dia? Mereka yang dan dengan Nabi. Kan? Lihat, jumpa, bukan mimpi. Jumpa berdepan. Kan? Bukan hidup zaman Nabi sahaja. Kalau hidup zaman Nabi, kita kata, itulah sahabat. Pasal apa? Hidup zaman Nabi. Jumpa tak? Tak penting jumpa. Tak betul. Jadi kerana itu, Uwais Al-Qarni, dia bukan sahabat. Dia hidup zaman Nabi. Dia sahabat tak? Dia bukan sahabat. Pasal apa tak sahabat? Dia tak jumpa Nabi. Itu dia. Tapi dia ada alasan yang Nabi terima. Kan? Bukan jauh kalau kata, jauh orang lain jauh pun pergi. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat Yaman. Berapa ramai orang Yaman pergi jumpa Nabi? Kan? Begitu. Tapi kalau cerita Yaman dulu dengan Yaman lah ni, dengan kapal terbang ada apa semua, tak usah kata jauh lah. Lebih pada tu pun orang tak kata jauh, dekat. Dah ada kan, penerbangan udara ni. Jadi cerita dia bukan kerana jauh. Kerana miskin, kita tak dulu. Uwais Al-Qarni bukan orang kaya. Orang miskin. Orang miskin pun main. Okay, tak apa. Kita tak miskin dulu. Kerana dia kena jaga mak dia yang uzur. Tak ada siapa yang nak jaga mak dia. Itu orang miskin boleh hemat. Mereka tak ada mak. Ada orang jaga mak mereka. Lepas tu mereka boleh hemat. Jadi kerana itulah Uwais Al-Qarni, walaupun dia hidup zaman Nabi, dia tidak ada kesempatan nak bertemu dengan Nabi. Tapi hebat. Kan? Tak main jumpa pun hebat. Berapa ramai yang jumpa tak hebat. Nak banding dengan dia. Kan? Sehingga Nabi pesan, hei sahabat aku, kalau boleh pilih jumpa Uwais Al-Qarni. Doa dia mustajab. Hebat tak? Tak jumpa Nabi pun hebat di sisi Nabi SAW. Jadi sebab tu kita kena faham definisi yang kata sahabat. Kan? Dia hidup pada zaman Nabi, dia jumpa sebagai Islam, dia masuk Islam. Kalau jumpa tak masuk Islam, bukan sahabat. Abu Jahal. Jumpa tak? Lebih pada jumpa. Sahabat tak? Kan sahabat. Pasal tak masuk Islam. Maka ada ulama tambah kekal Islam dia sampai wafat. Sahabat tu. Kekal Islam dia sampai dia wafat. Dia tak boleh murtad. Saya ada ulama kata ada yang murtad. Ada orang tak setuju. Mana boleh sahabat murtad? Ada yang kata murtad. Pasal apa murtad? Ini yang berlaku peperangan Riddah lepas daripada Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, puak-puak ni tak mau keluar zakat. Lalu khulafah Rasyidin yang pertama siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar arahkan Usamah bin Zaid. Kan? Keluar satu pasukan tentera, buru mereka-mereka yang murtad kerana tak keluar zakat. Nampak tuan-tuan? Jadi terputih makam sahabat mereka. Dan soalan saya tadi, masih ada tak sahabat sekarang ini? Menurut Imam Az-Zahabi, ada. Sahabat tak habis semua. Ada. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Itu Imam Az-Zahabi sebut. Kan? Dia kata Nabi Isa. Pasal apa Nabi Isa? Kan Nabi Muhammad yang terakhir, mai ikut mana pula Nabi Isa? Nabi Isa dulu, kita tahu dia dulu daripada Nabi Muhammad. Kan? Dia dulu, tapi dia tak mati. Nabi Isa, dia tak mati lagi. Percaya tak? Rasa macam tak boleh terima, hati-hati. Kan? Sagi akidah out. Allah sendiri sebut, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa. Dia akan turun. Dia akan bunuh Dajjal. Ni cerita dia akhir zaman nanti ni. Ni cerita Nabi Isa. Dia akan turun di mana? Di Manaratul Bayda. Menara putih. Menara putih Masjid Damsyik. Menara putih.
Duduk kat sana dulu, duduk tengok. Ambil gambar sekali. Kan? Abang kawan, fokus fokus bagi nampak menara tu menara putih. Kan? Di Masjid Al-Umawi. Kat menara tu lah ulama-ulama kita sebut Nabi Isa akan turun melalui menara itu, akan turun lalu naik mimbar khutbah. Jadi dia tak mati. Oh, tak apa. Oh, kalau itu dia tak mati. Tu kata sahabat. Mesti ada pertemuan. Kan? Temu masa bila Rasulullah wafat dah. Bertemu ketika Isra' wal Mi'raj. Bisa dengar tak Isra' wal Mi'raj? Bih pada dengar hari itu mereka panggil saya ceramah. Wih, hebat rupanya. Ceramah. Kau boleh ceramah rupanya. Tak begitu. Okey, senang. Kalau dah macam tu, senang. Kan? Nabi sudah bertemu dengan dia di Baitul Maqdis. Kan? Dah sampai di sana, Nabi tengok semua para Nabi duk ada. Kan? Kelabu-kelabu mai kat kau ni jelas. Kan? Tanya Jibril ni macam mana? Nampak lain ni? Kan? Yang lain nampak macam tak apa nak samak-samak macam tu. Ini masih hidup. Dia masih hidup. Kan? Yang lain-lain semua dah marhum dah. Ini masih hidup tu nampak lain. Nampak lain. Jadi Imam Az-Zahabi kata sudah ada pertemuan dengan Nabi kita. Nanti bila dia turun, dia tak bawa syariat dia dah. Dia tak bawa apa yang terkandung dalam Injil. Dia akan teruskan hukum Quran. Selaku umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita panjangkan sikit mukadimah kat situ. Kenapa? Supaya kita nampak beberapa perkara yang mungkin terselindung, mungkin tak jelas bagi kita. Jadi malam ni alhamdulillah dengan definisi sahabat, dengan definisi keluarga Nabi dan selainnya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan kita boleh sampai kepada sahabat kita tanpa was-was. Amma ba'du, adapun seterusnya insya-Allah kita sambung kemudian. Yang membincangkan tentang betapa pentingnya bagi kaum wanita khususnya memahami hukum ini. Memahami hukum ini, hukum berkaitan rumah tangga Islam. Dan bukan kata orang perempuan saja, orang lelaki pun sama. Sebab nanti dia akan menceritakan tentang beberapa bab. Orang lelaki jangan duk seronok nak kahwin. Kalau mereka faham hukum, dia rasa tak mau nak kahwin. Ni ada kat sini. Kalau dia tahu hukum. Pasal apa? Betapa beratnya tanggungjawab isteri, anak-anak dia. Ada bahagian di sini. Jadi ceritanya, cara kesimpulan kitab kita ni, dia meliputi kesemua. Bukan nak perkena kepada orang perempuan sahaja, bukan kepada orang lelaki, adil. Saksama. Dan kita tengok sekali ada tajuk kata habis lingkup kena kat kita semua. Bertubi-tubi riwayat hadis-hadis yang seakan macam berat sebelah. Macam tu orang dok katakan, kena kat kita semua ni. Bukan. Untuk orang lelaki pun sama, tunggulah pada bab yang berikutnya. Begitulah. InsyaAllah, setakat itu sahaja. Nanti kita sambung perenggan yang tengah tu. Seterusnya, maka inilah suatu muhimmah. Muhimmah maksudnya tugas. Tak apa, kita akan sebut satu riwayat yang boleh menyebabkan kita rasa rasa waspada dan berhati-hati. Tak apa, yang tu tak apa. Nanti kita akan sentuh insya-Allah supaya dia nampak betul-betul ini tugas penting, bukan patut diremeh-temehkan. Baiklah, setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Silap kurang saya tertangguh dengan tasbih kafar.